ke T-Boy. Akhirnya aku sampai di kedutaan besar Malaysia di Phnom Penh. Assalamualaikum. Okey. Hari ni hari pertama aku buat YouTube berkenaan travel aku dari Kuala Lumpur ke 4 negara Asia: Thailand, Cambodia, Vietnam dan Laos. Aku travel solo. Bermula dari area Keramat, Masjid As-Sabirin AU4 menuju ke border Danok. Okey, sebelum tu aku pakai aku punya trademark cahaya mata ni, cahaya mata buruk RM85 dan topi yang panggil topi bodoh. Topi bodoh ni ramai dia anxiety suka pakai, aku pun tak tahu kenapa. Okey, sambung cerita tadi. Okey. 3 hari sebelum raya aku dah mulakan kayuhan dari Keramat di Masjid As-Sabirin AU4 menuju ke Sabak Bernam, Perlitan, Ipoh, Sungai Petani, Kedah, termasuklah dekat kaki Gunung Jerai. Dan hari ketiga aku demam sesama yang teruk di area sana. Itu last puasa tu, besok paginya dah nak raya. Planning nak solat Aidilfitri di Sadau, Masjid Sadau, tempat yang pernah aku pergi 4 tahun dulu, yang aku tidur di tempat pengurusan jenazah di bawah masjid tu. Tapi sebab aku demam, aku terpaksa bermalam di hotel di area Changlun. Sebelum ni dua malam tu aku tidur di masjid. Malam tu malam puasa kan. Sebelum maghrib pukul 5 tu aku dah berhenti cari masjid. Aku berbuka puasa tarawih, kemudian besoknya aku sambung kayuh selepas subuh sampai pukul 11 aku dah berhenti lah, pasal bulan puasa kan. Tengah hari, kalau hari biasa pun tak sanggup nak kayuh, ini kan bulan puasa kan. Pukul 11.30 tu sebenarnya dah terik lah, matahari dah terik tu. Aku paksa je. Okey, berbalik kepada permulaan aku dari Keramat. Ini adalah gambar-gambar travel aku di Thailand, banyaknya di Thailand. Aku akan mulakan di Malaysia dulu, iaitu di Keramat. Di Keramat tak ada. Di Keramat tak ada, yang ada bermula di highway. Okey, ni dari Temple Park nak menuju ke Rawang Bypass. Ini lepas subuh ni. Lepas subuh aku gerak ke Rawang Bypass. Aku tak ingat aku ikut jalan mana, tapi aku keluar di Kuala Selangor, melalui Kuala Selangor ni. Okey, basikal yang aku bawa ni basikal haru lama tu. Memang basikal ni favorite aku, walaupun buruk tapi dah sebati dengan jiwa aku. Basikal
berat vertikal kosong 10 kilogram, dan bebanan yang ada ni 2 bag pannier kiri kanan, triangle bag dengan bag kiri kanan, atas handle ada bag kecil saddle bag, ni sleeping bag, dan bendera ni adalah tiang bendera ni adalah tali pancing, boleh guna, tapi aku tak pernah guna sebab dah letih, tak larat nak mancing kalau dah letih. Setting vertikal aku single chainring 36T single, belakang 9 speed 1136T. Aku dah sesuai dengan setting ni sebab setting aku bukan untuk race, untuk kayu santai. Okey, ni aku di Sabak Benam. Malam pertama aku dah kuyup, habis pasal kuyup. Pasal belah petang, tengah hari ke petang tu dah hujan sampai ke malam. Ni aku di masa Sabak Benam, habis barang-barang lembab terkena hujan, termasuk sleeping bag ni. Dalam bag water bag ni selamat sebab air tak boleh masuk. Yang lain tu semua habis lembab. Okay, ini highway WTE, highway baru dari Sabak Benam menuju ke Teluk Intan, ke Simpang 4. Masa ni highway ni belum berfungsi, jadi basikal boleh lalu. Kemudian sebulan ke 2 bulan kemudian, bila betul dah buka, highway dah dibuka dengan rasminya, basikal tidak dibenarkan. Sebab aku pernah sekali kayuh lebih kurang pukul 5 pagi. Aku ditahan oleh peronda Lebuh Raya. Dia cakap aku melanggar peraturan sebab kayuh di laluan highway. Aku tak tahu. Aku bagi tahu dia yang dulu aku kayuh. Memang betul dulu sebelum rasmi. Sekarang dah rasmi, tak boleh bawa lagi basikal, tak boleh kayuh lagi basikal kat sini. Okey, aku agree. Untuk kawan-kawan, jangan masuk dalam WTE ni. Tapi sekarang ni memang mana-mana highway pun dah tak boleh nak kayuh lagi ya. Ini di Mambang di Awan ni, area Perak. Simpang Pulai Perak. Okey, Simpang Pulai. Hari kedua aku di Simpang Pulai, aku berhenti sini dan bermalam di kawasan sini lah. Aku jumpa seorang kawan daripada Manong. Dia temankan aku dari petang sampai ke Terawih kalau tak silap tu. Kita orang buka puasa sama. Lepas Terawih, dia balik ke rumah dia. Okey, ni masjid surau di Simpang Pulai tu. Ni tempat kita orang berbuka puasa lah. Alhamdulillah rezeki aku. Ini pun ini baru lagi, ini tak jauh daripada Selangor ni. Dah masuk Perak tapi tak jauh tu. Okay, Sungai Siput ni sebelum ni kena naik sikit. Ni favorite kepada kaki travel, tak kisahlah kau naik kereta ke naik motor ke naik basikal, ini spot untuk ambil gambar. Ni trademark kepada si pengembara. Ada signboard macam ni, kena ambil gambar. Tak masuklah aku memang sinonim dengan signboard macam ni. Puncak Tamin. Okey, kalau nak tahu ini di aku pun tak ingat area mana. Puncak Tamin, Kilang Puncak Tamin. Hak milik orang Melayu kan, orang Bumi Putra. Dari mana, dari belah Kuala Kubu Baru apa tu semua akan lalu sini. Dia ada 2 jalan, kalau lalu jalan satu lagi takkan lalu sini. Ini ada, kalau tak silap, ada 3 laluan kalau nak ke arah utara dari Selangor. Ini antara favourite laluan aku.
Bukit Gantang ni kawasan kampung. Kawasan kampung masa ni orang tengah sibuk nak raya ni, buat persiapan raya. Tapi aku sepanjang perjalanan aku tak pernah dengar bunyi-bunyi mercun ke meriam ke dari arah Selangor ke Kedah ni. Okey, ini selepas daripada kilang simen di bawah ni akan jumpa bukit ni. Dah pernah nampak bukit ni di puncak bukit ni. Sebelah sini adalah highway utara selatan. Ini jalan lama. Di bawah sini adalah kilang simen. Ini puncak dan akan turun. Rasanya 2 km tak payah nak kayuh terus jumpa kampung. Memang sok dagil, tapi pastikan brek dengan tayar cantik. Jangan langgar lubang. Okey, di Perak pun ada kampung Melaka. Itu yang aku suka juga, ambil gambar dekat kampung Melaka ni. Padahal dekat Melaka sana pun aku tak jumpa ni nama kampung Melaka. Kat Perak ni tak ada pula kampung Melaka nama tempat ni. Ini aku tak berapa ingat di Kedah ataupun Perlis, tapi rasanya dah tak jauh ataupun di Butterworth, antara tu lah, aku tak berapa ingat lah. Bukit Minyak ni pun aku tak berapa ingat area negeri mana. Okey, ini di Sungai Petani, Kedah. Aku berhujan di Sungai Petani dan ada bila aku post dalam Facebook, ada seorang kawan tu dia bagi aku penginapan di rumah kosong dia ni. Dia tengah renovate rumah, jadi rumah ni kosong lagi. Dia benarkan aku tidur di rumah kosong ni. Alhamdulillah. Kalau tidak aku tidur di surau atau di masjid. Aku sempat tidur di rumah kosong, cukup dengan bilik air semua. Gurun adalah laluan yang sangat seronok sebab tak ada bukit, jalan lurus macam pembaris. Dari sini sampai ke Alor-Star tu, nak kata corner selekong tu memang tak jumpa lah. Jalan dia lurus saja, lurus cantik, tapi bahaya kepada pemandu-pemandu ni sebab dia ni banyak, maklumlah jalan lurus dia akan bawa laju. Banyak kelemahan berlaku kat sini. Depan mata aku masa kayu ni pun ada 2 kenderaan langgar motor, 2 kereta langgar motor. Motor melintas ataupun motor tu mungkin ke tengah sikit dan kereta tu langgar dari arah belakang. Jalan ni kalau accident memang teruk lah sebab kenderaan laju-laju. Ni tak jauh ke Gunung Jerai, lebih kurang dalam 1-2 km je ke kaki Gunung Jerai. Okey, ni lemang terpanjang di Kedah ni. Ni di Guak. Orang sana panggil Guak. Dia nama tempat ni Gua Cempedak. Orang panggil Guak, orang utara panggil Guak. Okey, sini adalah terusan Warmat Saman yang dulu masa sekolah kita ada belajar di mata pelajaran sejarah. Terusan Warmat Saman yang dibuat hanya menggunakan cangkul dan manual mata saja. Macam mana dia buat tu, orang ahli engineer je tahu. Okay, Napuk ni aku berhenti sini dah pukul 5 petang. Hari dah nak hujan. Aku berhenti nak tutup channel sebab elok tutup 1 minit 2 minit hujan turun dengan lembat. Tapi aku tak berhenti, aku teruskan jalan. Sebab hujan ni seronok kalau kayuh. Pasal lambat penat dan confirm dah tak berpeluh, tak panas kan sebab kena air.
Lebuh Raya Darul Aman. Okey, ini dah nak sampai ke Alok Start. Nama je Lebuh Raya tapi aku tak nampak pun Lebuh Raya. Jalan biasa je. Changlun ni nanti aku ingat balik. Okey, ini pagi raya. Selepas aku keluar dari hotel, kononnya nak semayang raya. Sedar-sedar pukul 11 pagi. Pas aku tidur dalam aircon. 2-3 malam tu aku tidur kat masjid. Hari yang last ni aku tidur dekat hotel sebab hujan. Aku tak boleh nak tidur dekat masjid pasal nanti aku tak ada privacy, orang kejut aku apa tu, ataupun aku tak cukup rest untuk kayu besok. Aku terpaksa tidur di hotel. Murah je, dalam 50 ke 60 ringgit je tu per malam hotel. Dah ready dah pakaian untuk semayang raya di Sadau. Kononnya sebelum subuh aku nak masuk ke Danau, terus ke Sadau cari masjid yang aku cakap tu. Aku nak solat kat sana, tapi sedar-sedar dah pukul 11 pagi. Adalah baju Melayu, samping, songkok, aku dah letak kat katil. Dah prepare awal-awal, tapi tak kesampaian. Pagi tu lepas keluar tu, aku terus ambil gambar kat sini dan aku terus ke border lah, ke Kayu Hitam. Okey, ini raya pertama aku di border. Raya pertama aku di border boleh dikira berapa kerat je. Tak sampai pun 10 orang yang orang Melayu. Yang lain semua majoriti ni kaum Cina. Pasal dia orang nak bercuti di Thailand. Di sini tadi ada lebih kurang satu baris dalam 20 ke 70 orang satu baris. Sini ada 3-4 baris. Di sebalik pintu ni, belah dalam ni, nak cop pasport di dalam ni lebih kurang ada 5-6 baris lagi. So bayangkan satu baris kalau ada 30 orang, ada 5, 6, 7, 8 kali 30 orang. Berapa lama aku tunggu. Tapi oleh kerana excited sangat aku nak ke Thailand, berjam-jam aku berdiri tunggu. Sebelumnya aku tunggu, aku dah pasting tiket kat sini, aku tunggu. Ya kononnya supaya orang kurang sikit. Bila orang kurang sikit, senang. Rupanya makin aku tunggu, makin ramai. Di sebelah sini ada 2-3 bas berhenti, orang datang. Satu bas lebih kurang ada 50 orang. Kalau dah 3 bas dah 150 orang. Tak sanggup. Aku parking kat sini, aku terus bergantung. Aku tinggal macam ni je aku sampai. Aku rasa dah lebih 2 jam daripada luar sampai ke dalam. Dekat dalam ni cuma ada 1, 2, kalau tak silap aku ada 4 atau 6 kaunter yang berfungsi, semua lebih kurang 4. 2 lagi tu tak berfungsi, 1 on off. Dia orang sana boleh bersembang di kaunter, sama dia tak tahu lagi kuih raya ke apa, aku pun tak tahu. Sedangkan orang di luar ni tengah bersusun nak cop. Tapi muka dia orang tu memang muka macam tak ada bersalah, relax. Kalau dekat Malaysia ni mau dah kena viral. Okey, ni aku dah berjaya masuk di Sadau, di Danau. Okay, di Danau ni kenapa aku gambar dekat kereta ni? Ni Nissan Citiro. Ni satu masa dulu kegembiraan kepada pemandu kereta, terutama yang kaki-kaki modified engine. Nissan Citiro ni memang dah cantik, dah low semua, tapi kat dalam ni ada meja lipat, kerusi. Aku cakap dalam hati, ini kereta Citiro trend ni dia orang buat niaga nasi lemak je. Tapi tak tahu lah dia niaga apa kan. Aku nampak ada meja lipat dalam ni. Welcome to Thailand. Okey, ni tempat yang aku ambil gambar tadi. Ni Nissan Citiro tadi. Ni trademark pada orang-orang Malaysia yang datang ke Thailand, yang masuk ikut dan pintu Danau, dia akan bergambar di sini. Ni tembok rare. Tembok rare ni dia warna putih, tiang dah. Okey, sini aku mencari juadah hari raya di 7-Eleven di Thailand.
mana ada kuih raya yang ada biskut, ada lah sup goreng. Aku beli biskut dengan air mineral je. Okey, ni dah di Sadau. Hari pertama aku di Sadau. Okey, ni tadi yang aku cakap tadi. Aku tunggu orang ni ingatkan makin sikit, rupanya makin ramai. Ini semua apa ni orang panggil ulat. Kalau tak nak beratur kat sini, bayar dengan dia. Tak silap aku, duit Malaysia satu kepala lebih kurang dalam RM25 ke RM30 satu kepala. Kau tak payah queue macam ni, dia akan bypass terus. Ada kaunter yang dia orang dah kautin kat sini, bayar dia berapa bat letak ulat-ulat ni. Kau tak payah nak beratur. Tapi macam aku kan, tak apalah, aku beratur lah, biarlah 2 jam 3 jam pun. Ini gambar asli di pintu masuk. Dia beza dengan 5 tahun dulu. Pintu danau ni tak macam ni. Ini baru lebih kurang dalam 2 ke 3 tahun pos baru ni. Sebelum ni memang kecil. Aku pernah masuk ikut danau, tak cop pasport pun. First time aku jejak kaki ke Thailand. Saya seorang juga dari Kuala Lumpur ni ke Thailand, dan aku masuk ke danau tanpa cop. Bukan sengaja, tak sengaja. Itu sebab aku masuk 2 hari 2 malam di danau ni. Aku tak takut. Kalau aku tahu aku tak cop pasport, memang aku dah gabrah habis lah. Dia puncanya sebab aku tak pernah keluar negara. Yang first time aku masuk tu, pasport pertama, 2 hari sebelum tu aku buat pasport baru tu di UTC Keramat. Hari pertama aku kayuh tu memang excited gila. Dah tak tahu ingat apa punya hantu dah masuk dalam otak aku. Aku kayuh tak ada ingat, penat tak ada ingat apa. Sampai di danau aku happening sangat, enjoy sangat. Aku tengok suasana pintu border tu, orang keluar masuk memang ramai, macam golok. Pintu dia kecil je, orang keluar masuk jalan kaki. Aku jumpa pos pertama tu, dia nak masuk ke negara mana-mana negara pun kau kena 2 pos. Satu pos Malaysia, satu lagi pos mana negara lah. Kalau ini Thailand lah. Kemudian aku masuk ke pos Malaysia ni, aku bagi pasport. Kemudian dia bagi aku balik, aku tak tahu dia cop ke dia apa. Aku ingatkan dia dah cop semua. Aku tak masuk terus. Aku duduk kat tepi, aku sandarkan basikal. Aku tengok orang keluar masuk. Seronok aku, lebih setengah jam aku berdiri tercegat dekat pagar tu. Okey, bila time nak masuk, aku duk tanya orang yang lalu dalam. Tanya, bang, nak masuk Thailand ikut sini ke bang? Iyalah dia. Okey lah, memanglah dia jawab betul. Sebab dia tu orang Thailand. Dia keluar masuk tak kisah. Aku yang silap, sepatutnya aku kena ikut laluan motor dengan basikal sama. Okey, aku pun masuk je lah. Aku tolak selamba je, tak ada pula orang yang tahan aku. Immigration tu, polis pun tengok aku semacam hidup je. Aku terus selamba masuk. Sampai di bumi siam, tanah siam tu, aku terus bergambar di pintu masuk arah siam ke Malaysia. Dengan bangganya aku post, aku ambil gambar, aku post dalam FB. Aku dah berjaya masuk ke Siam Kayuh Solo dari Kuala Lumpur ke Thailand. Masa tu aku langsung tak tahu yang aku ni dah buat satu kesalahan besar, yang mana aku tak cop pasport di border di pos Thailand. Aku masuk kat sana satu hari malam pertama tu aku tidur di Sadau. Di Sadau tu aku
Aku bermalam di satu masjid di Sadau, yang mana tempat aku tidur tu adalah tempat pengurusan jenazah. Patutlah malam tu aku tidur memang tak lena. Bukan takut, bukan mimpi hantu apa, memang tak lena. Aku toleh kiri kanan sampai ke subuh tu, sampai orang nak sembahyang subuh. Tok Bilal, Tok Siap datang buka lah. Pokoknya bila besoknya siang tu, aku tengah kemas barang, aku tengah masak Maggi sementara nak jalan. Maggi tu kononnya sarapan pagi aku lah. Okey, aku intai lah sementara nak tunggu air tu masak. Aku intai lah situ. Okey, depan meja yang aku letak beg apa semua, tepi kerusi tempat aku baring tu, tempat kerusi bangku panjang tu adalah tempat orang-orang kampung duduk situ. Dan meja depan tinggi tu adalah tempat dia orang letak mayat. Dia orang akan pasang kapan mayat kat situ. Dan sebelah tu tempat paip tu adalah tempat dia orang mandikan jenazah. Aku tahu sebab sebelah dinding aku tidur tu ada satu pintu yang berkunci. Aku intai dekat situ komplit dengan tempat pengurusan jenazah, tempat mandi jenazah, semua ada kat situ. Okey, settle kat situ. Tak apalah, itu pengalaman aku. Okey, hari yang kedua aku dah sampai di Songkla. Songkla ni pun aku sampai di Songkla tu lebih kurang pukul 3 sebelum asar. Okey, aku dah jumpa pot untuk bermalam, nak pasang kemah semua di tepi pantai tu. Pantai dia nama Pantai Patatat di Duyung sana tu lah. Okey, sementara aku menunggu malam, aku cari masjid kat sana. Aku jumpa masjid dekat Songkla sana, banyak masjid. Ada 2-3 masjid yang aku jumpa. Aku tinggal satu masjid, aku asar kat sana. Kemudian bila orang kampung nampak aku dengan bersikal penuh, bila orang nampak bersikal aku penuh dengan beg, dengan bendera bagai, dia orang tanyalah aku datang dari mana. Dia cakap aku datang dari Malaysia, dari Keramat. Okey, seorang tu dia orang Patani, boleh cakap Melayu. Yang lain tu semua haram tak reti cakap. Okey, aku berinteraksi lah dengan dia orang. Dia tanyalah apa barang yang aku bawa. Aku cakap pakai baju, dapur. Bila aku tunjuk dapur stok tu, dia pelik. Pasal mungkin dia tak pernah nampak kan, dapur tu kecil, besar-besar ni je dapur tu. Bila aku buka dia jadi besar, boleh letak periuk. Aku buat demo, aku masak Maggi kat situ. Oh, dia orang pun barulah dia orang terfikir, rupanya selama ni yang dia orang nampak bersikal daripada luar negara, Masali ke apa kan, yang ada beg tu, rupanya ni lah barang yang dia bawa rupanya. Selama ni dia orang tak tahu ingatkan apa benda dia bawa. Okey, habis itu tu aku balik, aku singgah Hat Nyai. Aku sesat di Hat Nyai. Sejam aku di tengah-tengah Hat Nyai tu, tak boleh nak keluar sebab aku tak tahu jalan. Aku tak ada guna GPS, tak ada guna, masa tu map pun tak ada. Termenung aku dekat 7-Eleven. Habis air satu botol besar, satu mineral tu. Dekat sejam aku habiskan air tu, duduk termenung. Last kali aku teringatkan padang besar. Pasal di Thailand ni orang sebut padang besar, orang tahu. Aku tanya dia, aku panggil satu orang tu, aku tanya padang besar. Terus dia tunjuk arah. Aku terus ikut lah. Tak jauh, tak sampai 10 minit aku kayuh, jumpa dah jalan menuju ke border padang besar. Okey, aku terus kayuh sampailah ke border Bukit Kayu Hitam. Okay, di Bukit Kayu Hitam tu lah aku tahu yang pasport aku tak cop. Bila mana aku bedik tak ada satu pun bercop. Tapi alhamdulillah aku lepas dengan bawa muka ton hijau aku.